Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Anda bersama saya Sadam Idris dalam Berita Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Antara tajuk utama yang menarik pada edisi kali ini, Penjawat Awam Negeri terima bantuan khas. Jepan adakan jamuan persaraan Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pengurusan Tuan Zainal Saridi. Kerajaan tubuh SMJ Petroleum Sdn Berhad hasil perjanjian kerjasama komersial dengan Petronas. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri rasmi Majlis Sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa tahun 2021 peringkat negeri. Pembangunan infrastruktur terus jadi keutamaan kerajaan negeri. Seramai 21 pegawai high talent terima surat penempatan kedua. Agensi kerajaan terima anugerah sempena Persidangan Pengurus Sumber Manusia Siri 3 2021. Bagi mengiktiraf jasa dan peranan para penjawat awam, kerajaan negeri bersetuju memberikan bantuan khas sebanyak setengah bulan gaji dengan kadar minima RM1,000 Malaysia kepada seramai 20,271 orang penjawat awam negeri. Penjawat awam negeri yang akan menerima termasuklah yang berstatus sementara, kontrak dan pekerja sambilan harian. Bantuan khas berkenaan akan dibayar pada bulan Januari tahun 2022. Di samping itu, kerajaan negeri akan membiayai kerja-kerja awalan pembinaan perumahan mampu milik kepada penjawat awam negeri. Bantuan ini merupakan salah satu intipati belanjawan tahun 2022 yang telah diumumkan oleh Ketua Menteri merangkap Menteri Kewangan Sabah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nor. Belanjawan bertemakan Ekonomi Pulih Rakyat Sejahtera ini melibatkan anggaran perbelanjaan berjumlah RM4.596 bilion dengan anggaran kutipan hasil sebanyak RM4.707 bilion. Belanjawan negeri Sabah ini juga merupakan belanjawan lebihan berjumlah RM110.68 juta. Bagi menghargai jasa dan khidmat yang telah dicurahkan, Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri telah mengadakan sesi jamuan persaraan khas untuk mantan Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pengurusan di Smart Library Menara Kinabalu pada Jumaat lepas. Tuan Zainal Saridi telah memulakan kerjaya sebagai penolong pegawai ikhtisas selama lebih 36 tahun di bahagian penyelidikan Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah. Kemudian beliau menyandang tugas sebagai Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pengurusan di Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri sebelum bersara wajib. Majlis persaraan turut diserikan dengan kehadiran Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri yang berbahagia Datuk Rosmati Datuk Sulai. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan yang berusaha Puan Josie Lai, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Perkhidmatan yang berusaha Tuan Ramli Haji Karya serta semua pengarah bahagian Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri. Penantian rakyat Sabah untuk memiliki kawalan yang lebih besar terhadap industri minyak dan gas di negeri ini akhirnya berakhir. Bertarikh 7 Disember 2021 telah terlakar detik bersejarah apabila kerajaan negeri telah menubuhkan syarikat minyak dan gas milik penuh negeri iaitu SMJ Petroleum Sdn Berhad hasil daripada keputusan perjanjian kerjasama komersial yang dimeterai antara Kerajaan Negeri Sabah dan Syarikat Minyak Nasional Petroleum Nasional Berhad Petronas di Menara Kinabalu. Majlis menandatangani perjanjian kerjasama komersial itu telah disaksikan sendiri oleh Ketua Menteri Sabah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nor. Perjanjian telah ditandatangani oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Surveyor Haji Safar Untung selaku Wakil Kerajaan Negeri Sabah, manakala Petronas diwakili oleh Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutifnya Yang Mulia Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Kamajaja Aziz. Memetik kenyataan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, beliau yakin bahawa CCA akan mampu mewujudkan satu persekitaran yang lebih inklusif untuk industri minyak dan gas Sabah, menerusi perkongsian hasil yang lebih besar serta penyertaan dan penguasaan yang lebih luas berkaitan minyak dan gas. Hadir sama pada majlis itu, Timbalan Ketua Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Pengerusi Petronas dan Seri Datuk Seri Muhammad Bakir Saleh, serta Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Yang berbahagia Datuk Rosmani Datuk Sulai. Ketua Menteri Sabah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nor telah merasmikan Majlis Sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa tahun 2021 peringkat negeri yang berlangsung di Dewan Dangkuasi Aras 3 Menara Kinabalu pada Jumaat lepas. Majlis bertemakan Your Right, Your Role, Say No to Corruption itu dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku, Sabah Tanah Airku, disusuli persembahan kuaya daripada Perbadan dan Pinjaman Sabah.
Seterusnya, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah menyampaikan amanat khas diikuti tayangan montaj berkaitan aktiviti integriti sepanjang tahun 2021. Ketika menyampaikan amanat, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri mengajak semua rakyat Sabah untuk bersama-sama komited memerangi amalan rasuah, melafaz ikrar, menegakkan keadilan dan meningkatkan integriti diri demi kemaslahatan bersama. Hadir sama Yang Berhormat Dato' Dr. Joachim Gun Salam, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Masidi Manjun, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Servia Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Seri Haji Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuan Malaysia, Yang Berbahagia Dato' Dr. Zulkifli bin Mohamed, Setiausaha Persekutuan Sabah, Yang Berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri, Timbalan Pesuruhjaya Karunati Anak Lelaki Y. Subiah, Pengarah SPRIM Sabah. Pelaburan bagi membangunkan infrastruktur terus menjadi keutamaan oleh kerajaan negeri bagi pembangunan jangka masa panjang sekaligus meningkatkan kualiti hidup rakyat. Memetik kenyataan Ketua Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor, kerajaan negeri akan sentiasa komited mencari jalan penyelesaian terhadap setiap isu pembangunan infrastruktur di negeri ini. Ini terbukti melalui upacara penyerahan projek loji rawatan air Tanjung Labian Lahad Datu dan projek naik taraf Jalan Raya Berungis Tuaran yang telah berlangsung Isnin lepas di Menara Kinabalu. Upacara penyerahan projek loji rawatan air ini telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Tuan Mahazir Mustafa, Timbalan Pengarah Besar Servis Korporat Felda, kepada Yang Berusaha Tuan IR Edward Likapo, Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah. Projek ini akan melibatkan perbelanjaan berjumlah 18.3 juta ringgit dan dijangka akan memberi manfaat lebih kurang 800 buah keluarga di 6 kampung dekat Lahad Datu. Manakala penyerahan surat projek naik taraf Jalan Raya Berungis Tuaran disampaikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Malaysia, Yang Berbahagia Dato' Wan Ahmad Uzir bin Haji Wan Sulaiman, kepada Setiausaha Tetap Kementerian Kerja Raya Sabah, Yang Berbahagia Dato' Muhammad Jasmin bin Julpin. Katanya projek menaik taraf jalan sepanjang 4.09 km itu telah diluluskan di bawah Rolling Plan 2 RMK ke-12 yang akan dibina bermula tahun depan. Pada majlis itu, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah menjadi saksi semasa penyerahan kedua-dua projek berkenaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Yang Berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai hadir menyempurnakan sesi penyampaian surat penempatan kedua Pegawai High Performance Talents Siri 1 2021 yang berlangsung di Menara Kinabalu. Menurut sumber, seramai 21 pegawai high talent akan ditempatkan di agensi jabatan maupun kementerian yang berlainan. Kesemua pegawai high talent ini akan meneruskan latihan di penempatan kedua selama 10 minggu iaitu bermula 13 Disember hingga 18 Februari tahun depan. Semasa sesi berkenaan, Yang Berbahagia Datuk juga berkesempatan menyampaikan amanat kepada pegawai high talent yang hadir. Hadir sama Tuan Muhammad Asrul Syahril, Urus Setia Program High Talent, Tuan Nazri Marin, Penolong Pengarah Unit Kemajuan Kerjaya, Puan Rafida Haji Rapri, Penolong Pengarah Unit Operasi Perkhidmatan, dan Tuan Joses Kodo, Penolong Pengarah Unit Penempatan. Persidangan Pengurus Sumber Manusia Siri 3 2021 telah berlangsung di Hotel Promenade pada Selasa lepas. Perasmian persidangan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri. Pada majlis yang sama, turut diadakan penyampaian anugerah kecemerlangan pelaksanaan majlis bersama Jabatan MBJ Peringkat Negeri Sabah tahun 2019 dan 2020 melibatkan 6 agensi kerajaan yang terpilih terdiri daripada kementerian, jabatan, pejabat daerah dan pejabat daerah kecil. Antara agensi kerajaan yang menerima anugerah kecemerlangan pelaksanaan MBJ bagi tahun 2019 adalah Lembaga Sukan Negeri Sabah, Majlis Daerah Ranau dan Pejabat Perhubungan Negeri Sabah. Sementara itu, bagi anugerah kecemerlangan pelaksanaan MBJ tahun 2020, agensi kerajaan yang terpilih adalah Kementerian Kerja Raya, Lembaga Sukan Negeri Sabah dan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Masing-masing menerima wang tunai, replika Menara Kinabalu dan sijil penghargaan. Selain itu, 2 jabatan kerajaan negeri telah menerima anugerah khas iaitu Jabatan Perhutanan Sabah bagi tahun 2019 dan Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah bagi tahun 2020. Majlis diteruskan dengan penyampaian Anugerah Penarafan 5 Bintang Sistem Maklumat Sumber Manusia SM2 2021 yang melibatkan 8 kluster terdiri daripada 71 agensi kerajaan negeri.
Hadir sama Puan Josie Lai Mesing, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan, Tuan Muhammad Effendi bin Jamaluddin, Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan, Puan Junaida Abdul Hamid, Pengarah Bahagian Perkhidmatan Awam, Puan Diana Daria Amit, Pengarah Bahagian Saraan dan Pencen, Puan Moira David, Pengarah Bahagian Pencapaian Prestasi Utama, Puan Aidah Awang, Pengarah Bahagian Pembangunan Organisasi dan Tuan Muhammad Yasir Ibrahim, Pengarah Bahagian Insan. Mengakhiri berita perkhidmatan awam pada kali ini, saksikan rakaman suasana semasa Majlis Jasamu di Kenang yang dianjurkan oleh bahagian Saraan dan Pencen. Kami dari warga penyampai berita mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Natal dan Tahun Baharu. Bagaimanapun, suka kami mengingatkan agar keluarga perkhidmatan awam terus mengamalkan norma baru walau di mana juga berada. Jaga diri, sayangi keluarga Malaysia. Untuk lebih banyak berita terkini, jangan lupa layari laman YouTube Jepan TV. Salam hormat dan jumpa lagi. Dalam balik. Tuan-tuan sudah bersedia dari berbagai aspek dalam proses penyelesaian diri dengan fasa kehidupan